Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Bronan. Anda peminat kisah-kisah seram, misteri, teori konspirasi? Anda berada di channel yang betul. Bersama saya, Hasnan Muhammad, kita bongkar segala misteri-misteri ini. Aku ucapkan selamat datang pada korang semua yang telah sampai ke channel aku ni. So, ini adalah channel pertama aku dan episod pertama yang telah aku siarkan. Episod pertama ini menceritakan tentang bagaimana hijab aku dibuka buat pertama kalinya. Jom kita dengar apa yang cuba ingin saya sampaikan agar mungkin dapat memberi sedikit tauladan kepada anda-anda semua ataupun sedikit ilmu bagi pada mereka-mereka yang mula hijabnya dibuka. Kisah saya bermula sekitar tahun 1993 macam tu. Pada waktu itu saya berusia 10 tahun, di mana saya berulang-alik daripada rumah ibu bapa ke rumah nenek saya. Dan waktu itu adalah waktu yang boleh dikatakan agak distress, tekanan lah bagi pada seorang budak yang berusia 10 tahun. Kerana korang pun tahu kan, budak-budak yang berusia sebegitu, permainan mereka adalah bola sepak, bermain secara kanak-kanak biasa dengan kawan-kawan yang lain. Tidak terlintas pun gambaran satu imej yang menyeramkan atau menakutkan. Jadi buat pertama kalinya pada usia sebegitu, saya telah didatangi oleh satu lembaga. Nak dijadikan cerita guys, pada waktu ketika saya selesai belajar ilmu agama setiap petang, sebelah pagi saya akan mengikuti pembelajaran sekolah rendah. Waktu tengah hari hingga ke petang, saya akan mengikuti pelajaran ilmu agama, fardu ain, bacaan Quran dan sebagainya. Setelah habis selesai pembelajaran di sekolah agama, aku akan terus pulang ke rumah nenek, capai beg, ambil pakaian dan mungkin mandi untuk segarkan badan. Dan begitulah rutin seharian aku. Dan aku akan terus capai basikal kayu dan balik ke rumah ibu bapa. Perjalanan aku daripada rumah nenek ke rumah ibu bapa aku mengambil masa lebih kurang dengan berbasikal almost hampir-hampir 20 minit ke 30 minit, mengikut keadaan lah, hujan ataupun sebagainya. So, waktu aku mengayuh basikal perjalanan pulang ke rumah ibu bapa aku daripada rumah nenek, aku melalui persimpangan 3, simpang 3 lah. So, dalam kawasan itu adalah kawasan perkampungan sebenarnya. Dia adalah satu jalan, orang cakap shortcut lah kan, jalan pintas untuk pergi ke, daripada kampung Pematang Betam pergi ke Taman Abdullah Fahim, taman di mana ibu bapa saya tinggal lah. Jadi pada waktu itu saya memang mengikuti jalan itu setiap hari. Ada satu jalan lain, tetapi itu jalan besar, kereta lalu lintas banyak, jadi bahaya untuk kanak-kanak. Jadi saya melalui jalan itu setiap hari.
dengan berbasikal. Ketika saya sampai di persimpangan 3 itu, saya akan belok ke kiri. Ada sebuah pohon kekabu yang sangat besar di sebelah kiri saya waktu itu. Dan adalah perumahan-perumahan kampung yang boleh dikatakan setiap jarak mereka lebih kurang 10 meter. Setiap rumah lebih kurang 10 ke 20 meter. Jadi saya secara tidak sengaja menoleh ke pokok pohon kekabu itu, dan waktu itulah saya terlihat satu lembaga yang saya sendiri pun tak pasti apakah benda itu. Sangat menyeramkan guys, betul-betul menyeramkan. Saya boleh gambarkan kepada anda secara terperinci bagaimana keadaan rupa lembaga tersebut. Dia menyeberangi daripada pohon kekabu itu, menyeberang melalui saya ke kanan. Saya lihat ke kiri dan dia seberang ke kanan. Secara terapung, terbang, bentuknya dengan berpakaian yang putih lusuh, koyak rabak, dengan rambut yang panjang. So saya dapat lihat betul-betul jelas waktu itu. So dengan tangan, kedua belah tangan ia yang panjang, sangat panjang, jari jemari dia sangat panjang, bergemelai waktu dia terbang. Jelas kelihatan waktu itu menyeberangi laluan saya daripada kiri ke kanan dari pohon kekabu tersebut. Pantas, tetapi saya dapat lihat dengan jelas. Dan waktu itu setelah saya belok ke kiri, saya tertanya-tanya benda apa yang saya nampak itu. Nak kata binatang pun tidak. Wallahualam, saya betul-betul tak tahu waktu itu. Saya terus mengayuh basikal macam biasa sambil berfikir, apa yang aku nampak tadi? Sambil kayuh basikal, kayuh. Sehingga pertengahan antara kampung nenek saya dan rumah ibu bapa saya belum sampai lagi ke taman sana, saya dah mula seram satu badan. Saya tak pernah rasa waktu ataupun ketika di mana yang sangat menyeramkan lah pada saya. Seorang budak yang berumur 10 tahun yang hanya bermain, bersukaria dengan kawan-kawan, akhirnya perasaan yang amat saya takuti, amat menyeramkan, menyelubungi seluruh badan saya. Dan waktu itu saya terus mengayuh dengan laju, dan alhamdulillah saya sampai dengan selamat ke rumah ibu bapa saya. Dan saya masuk, saya tak bercakap dengan sesiapa pun kerana waktu itu masih terngiang-ngiang bagaimana rupa lembaga tersebut. Dan akhirnya saya demam selama 2 ke 3 hari kerana saya tak dapat nak menerima apa yang telah saya alami. Setelah beberapa hari saya mengalami peristiwa tersebut dan demam saya pun kebah, saya mula bertanya kepada ibu dan juga arwah nenek saya tentang apa yang telah berlaku ke atas diri saya. Dan jawapan yang saya terima daripada mereka adalah sosok lembaga tersebut bergelar Langsui. Dan waktu itu saya ketahui dan cuba bertanyakan kepada rakan-rakan
dan juga guru-guru, cikgu, ustazah tentang apa yang telah saya alami dan bagaimana lembaga ini boleh muncul pada penglihatan saya. So di sinilah bermulanya misteri yang dapat saya rungkaikan yang telah berlaku ke atas diri saya waktu itu. Dan saya mula bertanya tentang kisah-kisah pengalaman orang lain. Adakah mereka pernah terlihat lembaga yang seperti mana saya lihat, dan kebanyakannya menceritakan hal yang sama. Dan saya telah mengalami satu pengalaman di dalam hidup saya sendiri di mana hijab pertama saya dibuka. Dan untuk hijab kali kedua saya pula adalah berlaku di sebuah tempat yang akan saya ceritakan juga di dalam episod kali ini. Perkara ini kisah di mana hijab kedua saya dibuka terjadi di satu tempat, iaitu Taiping, di mana waktu ketika itu saya dan keluarga datang beriadah, berkelah di kawasan sungai yang berdekatan dengan Taman Tasik Taiping. Saya tahu yang ramai mungkin tahu di mana tempat ini kerana ia adalah satu tempat yang ikonik berada di dalam negeri Perak. So, laluan untuk ke Bukit Larut, iaitu Maxwell Hill, akan melalui laluan sungai tersebut. Anda akan merentasi sungai tersebut di atas satu jalan seperti jambatan yang agak besar, dan di bawahnya terdapat aliran sungai yang berpunca daripada Bukit Larut. So di kawasan sungai tersebut ramailah yang akan datang tiap minggu untuk beriadah, berkelah, menghabiskan masa bersama. So nak dijadikan cerita di mana waktu saya leka dan juga bapa saya mandi di sungai tersebut, hingga kami tidak sedar yang waktu sudah pun lanjut menghampiri maghrib. Dan saya dapat lihat di mana orang ramai dah mula beredar daripada kawasan itu. Tetapi saya dan bapa saya masih leka lagi mandi. Sampailah pada satu saat saya terlihat di kawasan hutan berdekatan dengan sungai tersebut ada satu sosok lembaga yang sangat besar, seakan-akan anjing yang sangat besar, berukuran di dalam lebih kurang 20 kaki, sedang berjalan memerhatikan saya waktu itu daripada kawasan hutan tersebut dengan mata yang merah. Saya terkedu, guys. Betul-betul saya tak dapat ucap dengan kata-kata. Mulut saya seperti terkunci, badan saya seperti mengeras. Saya tak dapat nak panggil sesiapa pun waktu itu, bapa saya ke ataupun ibu saya. Dan saya hanya dapat lihat anjing tersebut perlahan-lahan beredar daripada kawasan hutan tersebut. Dan barulah saya dapat bergerak dan terus saya naik ke atas dan beritahu kepada ibu saya supaya agar pulang daripada kawasan tersebut. So, itu adalah pengalaman hijab kedua saya dibuka. Dan saya pasti itu bukanlah anjing biasa. So, untuk hijab ketiga saya pula dibuka pada waktu ketika umur saya lebih kurang 12 tahun. So ini adalah rentetan daripada hijab pertama, hijab kedua dan hijab ketiga. Hijab ketiga berlaku ketika mana saya dan keluarga pergi beriadah di Cameron Highlands, Pahang. Kami menginap di sebuah rumah lama Inggeris
dikenali sebagai smokehouse. Rumah itu hanya boleh didiami ataupun diduduki hanya kepada staf tenaga nasional berhad sahaja ataupun LLN lah, dan dikenali sekarang sebagai Tenaga Nasional Berhad TNB. So ibu saya adalah antara staf TNB waktu ketika itu. So untuk dapat slot pergi menginap di smokehouse tu bukan senang, ramai staf yang mohon. So nasib, dan waktu itu ibu saya bernasib baik untuk dapat pergi menginap di situ. So kami menginap di situ lebih kurang 2 malam tak silap saya. So waktu kami sampai di situ, saya, keluarga saya dan juga 2 orang sepupu saya turut mengikuti bersama-sama. Kami sampai saja di kawasan tu, saya seperti biasa, kanak-kanak biasa yang tak pernah nak fikir benda-benda yang negatif, hanya menikmati suasana kawasan yang dingin. Tetapi setelah beberapa episod hijab saya dibuka, saya dah mula rasa, saya dah mula alami satu perasaan yang di mana setiap tempat saya pergi, saya akan berjaga-jaga dengan apa yang akan saya lihat, akan saya nampak. Pada malam pertama, seperti biasa, saya dan sepupu tidur di dalam bilik yang lain. Ibu bapa saya bilik utama, dan di ruang tamu itu ada satu tempat bakar api yang digunakan ketika musim dingin, seperti mana yang anda dapat lihat di dalam filem-filem orang putih, waktu salji mereka akan bakar kayu-kayu api di dalam kawasan tu. So di situ ada kawasan bakar api tu di ruang tamu hadapan. So saya dan sepupu akan duduk di situ bersembang-sembang hal-hal yang menyeramkan, berkongsi-kongsi cerita. So sehinggalah lewat malam, dalam pukul 1 pagi lebih kurang, kami mula masuk ke bilik. Dan kisah peristiwa yang terjadi, yang berlaku ini, saya tidak pernah ceritakan kepada sesiapa pun, dan ini adalah eksklusif saya bongkarkan dalam episod ini. Waktu saya bangun dari tidur, saya tak pasti pukul berapa, setelah kami masuk tidur pada waktu 1 pagi, saya keluar daripada kawasan bilik untuk pergi ke bilik air. Bilik air tersebut akan akan melalui kawasan pembakaran api tersebut. Apabila saya melalui kawasan itu untuk masuk ke bilik air, saya ada bau satu bau yang nak kata busuk tidak, nak kata wangi pun tidak. Dia lebih kurang macam satu bau yang keras, seakan-akan macam ada bau arang, ada bau tembakau, dan ada sedikit wangi-wangian seperti bunga cengkeh. Agak pelik, agak unik bau tersebut, dan mungkin saya rasakan ini bau daripada rumah kayu lama kot kan, kerana rumah tersebut pun dah berusia lebih daripada, saya rasa lebih daripada 100 tahun.
Dan setelah saya masuk ke bilik air seperti biasa, selesai saya keluar untuk nak melintasi daripada bilik air ke bilik tidur. Saya akan melalui semula kawasan pembakaran tersebut, dan kali ini saya bau yang aneh pula. Bau yang tadi telah bertukar kepada bau-bau yang wangi, agak wangi. Dan saya tak fikir panjang. Saya terus masuk tidur seperti biasa. Waktu saya nak lelapkan mata, mula kedengaran seperti tapak askar sedang berkawat. Kruk, kerak, kruk, kerak, kruk, kerak, kruk, kerak. Waktu itu saya rasakan mungkin bunyi daripada atap ataupun titisan air yang jatuh kena zinc ke apa ke. Saya pun tak tahu waktu tu. Tapi bunyi dia memang lebih kurang macam tu lah, seperti orang berkawat. Jadi bau yang saya bau ketika di ruang tamu tersebut telah mula berbau di dalam kawasan bilik tidur saya. Dan ini dah mula membuatkan saya agak risau. Saya dah mula gelisah, resah. Takkan saya nak gerak bangunkan sepupu saya dan adik saya. Jadi saya pun buat tak tahu. Saya tidur. Saya cuba juga untuk tidur. Dan amat jelas satu teriakan ataupun seperti orang menjerit, seakan-akan bunyi seperti bahasa Jepun. Saya tak pasti, tetapi lebih kurang bahasa Jepun. Akoro sare akona. Lebih kurang macam itulah, saya tak pasti, tapi memang berbahasa Jepun. Jadi waktu itu saya rasa mungkin ada orang yang tengok filem Jepun kot waktu tu kan. Kita pun tak tahu. Jadi saya hanya berfikir secara positif dan tidak menghiraukan gangguan-gangguan tersebut. Saya menguatkan semangat saya dan terus elapkan mata. Dan saya terbangun semula. Saya tak tahu. Saya rasa saya nak pergi ke bilik air sekali lagi. Mungkin waktu itu cuaca sangat sejuk. Dan saya juga tak tahu waktu itu pukul berapa. Saya hanya bangun dan pergi seperti biasa. Waktu saya berjalan, bau yang mula saya bau daripada kali pertama dah tak ada. Tetapi keadaan boleh dikatakan sunyi aja. Sangat sunyi. Dan secara tak sengaja saya terpandang di tingkap berdekatan dengan pintu masuk. Tingkap dia seakan-akan seperti gelas yang berwarna-warni. Tapi kita masih boleh lihat keadaan luar. Boleh tembus nampak apa yang berlaku di luar. So waktu itu saya sekali lagi guys, betul-betul saya tak tahu apa yang saya nampak. Satu sosok seperti berpakaian seragam askar sedang berkawat ramai, dan mereka melakukan satu aksi seperti askar sedang melakukan aktiviti mereka lah seharian. So saya tanpa berlengah lagi, saya terus lupakan hajat saya untuk pergi ke bilik air dan balik semula ke bilik tidur.
Dan saya terus ambil selimut, tutup sehinggalah ke pagi. Seram guys. Itu adalah hijab ketiga saya dibuka. Setelah rentetan hijab pertama, hijab kedua dan hijab ketiga, saya mula rasakan yang ada satu perkara yang luar biasa sedang terjadi ke atas diri saya. Saya mudah melihat perkara-perkara yang gaib. Entiti-entiti yang tidak sepatutnya orang biasa nampak, saya mudah untuk nampak. Dan ini adalah membuka pintu hijab yang lebih besar, di mana saya mula melihat pelbagai benda-benda gaib di serata tempat, di mana-mana saja yang saya pergi. Apa boleh buat? Ini adalah takdir yang berlaku kat atas diri saya, yang terpaksa saya hadapi dengan tenang, dengan saya rasakan yang ialah seorang kanak-kanak yang sedang meningkat remaja. So berlaku sedikit pergolakan di dalam diri saya yang akan saya ceritakan pula untuk hijab keempat saya dibuka. Dan ini akan lebih menyeramkan lagi guys, saya pasti. Jadi berakhirlah episod pertama saya, di mana telah saya ceritakan bagaimana hijab pertama saya dibuka, hijab kedua dan hijab ketiga, yang telah komplit melengkapkan episod yang pertama ini. So saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang telah menonton daripada awal rancangan hingga ke akhir. Dan saya amat berbesar hati jikalau anda dapat komen di bawah, supaya kita dapat share maklumat-maklumat ataupun pengalaman anda yang lebih menyeramkan, ataupun saya tak tahu, mungkin anda pernah mengalami apa yang saya pernah alami. Dan saya mohon juga anda share, like dan subscribe agar rancangan ini dapat lebih berkembang lagi, so saya dapat menghasilkan channel-channel yang lebih menyeramkan lagi, episod-episod yang lebih menakut, misteri lagi kan. So saya juga pasti saya akan buka lagi hijab-hijab saya yang lain. Ini adalah hanya permulaan. Saya pasti pada episod yang akan datang seterusnya. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih, dan juga saya akan undur diri buat masa ini. Berjumpa lagi ke rancangan yang seterusnya. Saya ingin berkongsi sedikit kata-kata hikmat untuk anda agar dapat memberi pengajaran juga kepada anda semua, iaitu perkara yang menyeramkan adalah saat anda tahu yang satu benda pun tidak anda tahu, yang melainkan ada memberitahu, yakni Al-Alim. Semoga memberi manfaat kepada anda. Terima kasih. Assalamualaikum.